اقرأ القرآن di kitabillah Allah اللهم اجمعنا بكتابك وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه من اهتدى وما قل وكفى خير من كثرة وألهم. Pengurusi majlis, mudirah, CEO, mudirah, raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita berkumpul setelah kita bermuzakarah memperingati suatu peristiwa yang menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, satu peristiwa yang mencabar pemikiran semasa tu. Okey, anak-anak, sebelum kita masuk ke tahfiz, mungkin ada dengan kalangan kita yang kita berfikir kita mampu ataupun tidak menghafal Al-Quran. Tapi 1400 tahun dahulu, Isra' dan Mi'raj telah mencabar akal manusia. Kalau kita berfikir 6,300 berapa ayat tu, 6,324 ayat tu, kita boleh hafal, kita boleh ingat betul-betul, boleh ataupun tidak. Isra' dan Mi'raj membuktikan perkara itu boleh berlaku, walaupun pada akal manusia tak mungkin berlaku. Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Bagaimana Allah Ta'ala memperjalankan seorang hamba dia panggil qutufun minal layl, satu sekelumit ataupun sebahagian kecil daripada malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjid al-haram kepada masjid aqsa, allazi barakna haulah, yang kami berkati keseluruhan kawasannya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kami, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat mendengar dan amat melihat. Anak-anak sekalian, Allah Ta'ala memulakan ayat ini dengan kalimah subhana. Para ulama menyebutkan ayat-ayat yang memulakan dengan subhana keseluruhannya menunjukkan bahawa semua itu benda-benda yang dahsyat. Allah Ta'ala sebut yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Apa lagi? Sabbih isma rabbikal a'la. Ayat-ayat yang menggunakan perkataan sabbaha yusabbihu menunjukkan sesuatu yang terlalu hebat. Peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah peristiwa yang terlalu hebat, mencabar akal manusia ketika itu. Perjalanan yang sepatutnya ditempuhi dalam masa 2 bulan, tetapi dilalui oleh baginda Rasul tak sampai semalam, sikit je daripada malam. Mencabar. Bahkan menurut riwayat, tempat berbaringan Rasulullah tu panas lagi. Jadi betapa Allah Ta'ala menunjukkan suatu kehebatan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya apa? Yang pertama, kuncinya adalah hamba. Sebab baginda Rasul diperjalankan sebagai seorang hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah Ta'ala tak menyatakan Subhanallazi asra bi rasulih, tetapi bi'abdihi.
Bila kita ambil keyword, keynote hamba ni, kita ambil keynote hamba ni, bila kita bawa di keadaan yang lain, Rasulullah SAW bila bangun malam sampai buka kaki, bila ditanya, ya Rasulullah, kenapa semayang sampai buka kaki? Hatta yatafattara qadamah. Rasulullah sebut, afala akuna abdan syakura, salahkah aku nak menjadi hamba yang bersyukur? Hamba, maksudnya Rasulullah semayang sampai buka kaki. Implementnya secara medical method, seorang yang semayang, orang yang berdiri sampai buka kaki ni, dia mesti 5 jam ke atas. Okey. Kalau riwayat Abdullah bin Abbas, Rasulullah akan baca surah Baqarah. Rasulullah baca surah Baqarah, habis Baqarah masuk Ali Imran, habis Ali Imran masuk An-Nisa, masuk Al-Maidah, masuk Al-An'am, sampai Al-A'raf. Okey, 8 juzuk lebih. Okey, maksudnya hamba kalau kita ambil konsep hamba, dia tidak boleh jauh dengan Al-Quran. Sebab Rasulullah membacakan dalam solat sehingga 8 juzuk. Kalau baginda tidak ingat Quran, macam mana mampu mungkin baginda akan baca Al-Quran, apa boleh baca? Okey, Isra' dan Mi'raj nak menunjukkan bahawa baginda seorang hamba. Konsep hamba dalam satu sisi yang lain, pada masa yang lain, baginda menterjemahkan, baginda solat sampai bengkak kaki, baginda baca Quran semalaman sehingga 8 juzuk. Okey, Allah Ta'ala memperjalankan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjalanannya, dia punya trip, dia punya route-nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Asasnya adalah masjid. Okey, kita bersyukur sebab Allah Ta'ala memulakan kehidupan kita dengan beradanya kita di masjid. Okey, maksudnya track satu perkisahan yang terlalu hebat yang mulanya dengan masjid. Masjid itulah salah satu tempat yang ada dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita, kita akan libatkan masjid dalam hidup kita. Masjid ni yang disebutkan oleh baginda Rasul, khairu biqa'il ard, sebaik-baik sudut di muka bumi Allah. Okey, sebaik-baik muka bumi Allah ni, di semua muka bumi Allah ni, sudut yang terbaiknya ialah di masjid. Masjid itulah menjadi turning point, menjadi titik bertolaknya peristiwa yang hebat, iaitu Isra' dan Mi'raj. Jadi macam mana cerita pun, kita tidak boleh tinggalkan masjid. Dan orang yang hafaz Al-Quran, sememangnya Allah Ta'ala mencaturkan mereka dekat dengan masjid. Walaupun antunna sebagai seorang muslimat, kita tetap akan libatkan diri kita dengan masjid. Sehingga dikatakan oleh para ulama, sekurang-kurangnya di rumah kita ada satu sudut yang kita jadikan musalla. Bahkan ada riwayat kita boleh beriktikaf di situ, sebagai mengambil falsafah masjid yang boleh beriktikaf. Allah Ta'ala memperjalankan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba daripada masjid ke masjid. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan satu konsep, barakna haulah. Allah Ta'ala berikan keberkatan di sekelilingnya. Itu suatu benda yang kita kena cari dalam hidup kita, iaitu keberkatan. Al-barakatu hiya ziyadah.
Keberkatan itu ialah bertambah. Keberkatan daripada mana? Keberkatan daripada khidmat. Okey, daripada khidmat. Kita berkhidmat. Sekarang ni kita berkhidmat untuk ummah. Apa yang kita nak khidmatkan? Kita sebagai orang yang menghafal Al-Quran, kita bagi khidmat. Sebab kita yang akan membetulkan bacaan-bacaan orang yang baca Al-Quran selepas ini. Kita yang mungkin akan jadi ustazah, sekurang-kurangnya kita akan baca sebagai contoh. Dia panggil exemplary, kan? Exemplary leadership, kepimpinan contoh. Bahasa Arab dia panggil uswah hasanah. Okey, kita ialah yang akan mempelopori itu. Keberkatan, kita akan ada peluang untuk mendapatkan keberkatan bila kita di madrasah, di tahfiz, kita dicaturkan oleh Allah untuk banyak barakah dengan khidmat dengan kawan, khidmat dengan guru, khidmat dengan orang yang berbuat baik dengan kita, khidmat dengan Quran, khidmat dengan ummah, khidmat dengan sunnah. Okey, itu semua peluang keberkatan. Konsep keberkatan yang Allah Ta'ala letak dalam Isra' dan Mi'raj yang amat wajar untuk kita hayati. Hampir akhir ayat tu Allah Ta'ala sebut antara hikmah Isra' dan Mi'raj adalah Allah Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya, linuriyahu min ayatina. Okey, linuriyahu min ayatina, memperlihatkan tanda-tanda kami. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut wa fil afaq afala tubsirun, kamu tidak melihatkah di sudut-sudut muka bumi Allah, adakah kamu tidak melihat tanda-tanda Allah? Okey, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu ada tanda-tanda kehebatan Allah, adakah kamu tidak melihat? Anak sekalian, kita menghafaz Al-Quran, al-ayah hiya al-alamah. Ayat tu adalah tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah. Kalau Allah Ta'ala boleh ceritakan satu sejarah yang panjang tentang sejarah Mekah hanya dalam beberapa ayat dalam surah Al-Fil, dalam surah Quraisy, Allah Ta'ala menceritakan tentang civilization, ketamadunan orang Syam yang berdagang di musim panasnya, di musim sejuknya, macam mana kenderaan yang dia orang guna. Dalam beberapa ayat dalam surah Quraisy, macam mana Allah Ta'ala hebat menceritakan tentang hubungan manusia dengan Tuhan dalam surah An-Nas. Macam mana Allah Ta'ala hebat menceritakan tentang hebatnya dia dalam beberapa ayat dalam surah Al-Ikhlas. Bagaimana Allah Ta'ala mengkisahkan kisah-kisah yang panjang, berbagai-bagai kisah orang beriman, masuk orang munafik, masuk orang kafir dalam surah Al-Baqarah. Macam mana Allah Ta'ala cerita tentang suatu keluarga kenabian, Maryam, Ali Imran, cerita kisah-kisah Nabi yang dimuatkan dalam tu. Semua tu linuriyahu min ayatina. Siapa yang akan lebih melihat tanda-tanda Allah selain daripada penghafaz Al-Quran? Jawapannya tentu tidak. Maka tuan-tuan sekalian, Isra' al-Mi'raj, Allah Ta'ala memperlihatkan baginda tanda-tanda dia. Kita on the track, dan kita kena merasai bahawa tanda-tanda kebesaran Allah di dalam Al-Quran. Antaranya, kita akan dapat ketenangan bila kita membaca Al-Quran. Kita akan resah gelisah bila kita tak menghafal, kita tidak mengulang Al-Quran.
kita kena rasa gelisah bila kita lupa daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka anak-anak sekalian, Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda dia. Al-Quran yang kita hafal memang dalil sebagai petanda, petunjuk, guidance supaya kita melihat bagaimana Allah Ta'ala itu hebat. Innahu huwas sami'ul basir. Dia bagi kemuncak perjalanan kehidupan, kemuncak perjalanan Isra' dan Mi'raj, merasakan diri kita sekurang-kurangnya dua sifat yang paling penting yang kita kena tahu yang ada pada Allah: As-Sami' dengan Al-Basir, yang mendengar dengan yang melihat. Itu perjalanan sinopsis sebagai satu summarize, satu ringkasan perjalanan baginda Rasul dalam kehidupan kita sebagai penghafal Al-Quran. Maka apa benda yang akan jadi gap, apa benda yang akan menjadi lompong dalam kehidupan kita bila kita menerima dugaan. Bila kita menerima dugaan, ketika tu kita akan rasa goyah. Maka kita kena faham apa kronologi peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kronologinya, baginda Rasul melalui tahun kesedihan. Perginya Sayyidatina Khadijah, perginya Abu Talib, kan? Kemudian Rasulullah berhadapan dengan Amul Ju'. Orang Quraisy, orang Islam, ahli keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, kena boikot 3 tahun. 3 tahun tak boleh jual, tak boleh beli, tak boleh minang. Orang tak main minang dia orang pun tak boleh minang. Sampai dia orang tak ada makanan. Rasulullah bawa ahli keluarga pergi ke, dia panggil satu sudut, keluar daripada pintu Marwah tu, dia panggil apa? Wadi Abdul Muttalib atau Wadi Bani Hashim. Satu lembah Bani Hashim. Okey. Sampai makanan tak ada, terpaksa makan akar-akar kayu. Hingga ahli sejarah menyebutkan sampai ni rosak mulut sampai sampai bila gigit benda-benda keras sampai rosak mulut, gigi dan sebagainya. Itulah perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai seorang muslim akan melalui tahun susah, akan melalui kesusahan untuk kita berjaya. Dalam Isra' dan Mi'raj, setelah baginda Rasul melalui tahun kesedihan, Rasulullah dikurniakan Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj itu program motivasi baginda Rasul, kerana dalam Isra' dan Mi'raj Allah Ta'ala kurniakan sesuatu kekuatan yang luar biasa, iaitu as-salat, salat, yang disebutkan oleh baginda Rasul, as-salatu mi'rajul mu'min, peluang untuk kita bertemu dengan Allah SWT. Itu adalah salat. Maka pulang daripada Isra' dan Mi'raj, Rasulullah diberikan suatu tempat yang baru, yang segar untuk dakwah, iaitu bumi Madinah. Maka kalau untuk kita lebih mudah faham, kesusahan dalam hidup kita tu perkara yang biasa. Kita akan tetap diberikan motivasi oleh Allah dalam hidup kita. Cuma kita program motivasi Allah tu sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Itu je. Maka kemudian bagaimana Rasulullah SAW diberikan peluang berhijrah setelah tahun kesedihan, pergi Taif,
kena buat macam-macam, pergi ke Habsyah kena buat macam-macam, balik ke Madinah balik, susun strategi. Baginda diberikan Isra' dan Mi'raj untuk tasliyah, untuk motivate baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak sekalian, kesusahan dalam kehidupan kita tu adalah perkara yang lumrah. Jangan sampai kita gagal, jangan sampai kita tewas. Okey, mission kita adalah besar. Baginda Rasul dalam peristiwa hijrah, bila dikejar oleh Sayyidina Suraqah ibn Malik, masa tu Suraqah tak masuk Islam lagi, Rasulullah berjiwa besar. Dalam istilah leadership, dia panggil artikulasi visi, mempunyai matlamat yang jelas dan matlamat yang boleh dilaksanakan. Okey, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh janji, kalau kamu tak kejar kami bagi mahkota Maharaja Parsi. Parsi jatuh masa zaman Umar, bukan zaman Rasulullah, bukan zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Umar. Betapa perjalanan baginda Rasul mempunyai vision yang jelas, vision yang boleh dilaksanakan, boleh janji macam tu, janji yang besar. Maka anak-anak sekalian, dalam hidup kita tak boleh berputus asa. Kita kena teruskan perjalanan, terus dan terus, sehinggalah kita hatta atana al-yaqin, sampailah kita bertemu dengan suatu benda yang yakin, iaitu kematian. Kematian itu sebenarnya adalah kejayaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berjaya orang yang membersihkan hati dia, gagallah wal'iyadzubillah orang yang mengotori jiwanya. Maka dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala mengemukakan konsep hamba. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala memperjalankan, Allah Ta'ala memberikan kekuatan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda seorang hamba. Disebutkan oleh para guru macam mana Rasulullah melepasi atmosfer, kan, dalam bahasa Arab dia panggil jildatul hawa, atmosfer yang melindungi lapisan ozon tu, kan, lebih kurang untuk mudah faham. Macam mana Rasulullah menembusi. Kalau kapal terbang, aircraft, melepasi 10,000 kaki, silat-silat dia meletup. Bagaimana Rasulullah melepasi atmosfer, kan, sampai tiada graviti, sampai ke Sidratul Muntaha. Tentulah kekuatan yang Allah Ta'ala berikan tu terlalu luar biasa. Okey, kekuatan itu adalah hamba. Maka sekalian, peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah mengajar kita, antaranya proses kita menghambakan diri kita kepada Allah. Isra' dan Mi'raj mengingatkan kita supaya hubungan kita dengan Al-Quran menjadi lebih intim. Saya rasa itu saja perbincangan kita pada malam ni untuk kali ini. Setelah lama saya tak walaupun hampir 20 minit saja, mudah-mudahan ada perkara yang manfaat untuk kehidupan kita selepas ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأوا القرآن لكتاب الله. اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا